بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati mantan nazir kita, Tuan Imam kita, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Kampung Tanjung Sepat yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam yang dikurniakan, atas izin dan rahmat yang dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilman Manis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul faraid wa 'allimuha, fa innahu nisful 'ilmi wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu nisful 'ilm." Sesungguhnya ilmu faraid ini merupakan 1/2 separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ianya akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini antara ilmu yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Ilmu ini akan dilupakan tuan-tuan, akan dilupakan. Buktinya last kita jumpa bila 2 bulan yang lepas. Ingat lagi tak sampai mana? Ini bukti menunjukkan bahawasanya ilmu ini dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u ummati, dan ini ilmu yang antara terawal dicabut di kalangan umatku. Berlaku tak sekarang? Ya, berlaku. Kalau tuan-tuan lihat di Masjid Surau, jarang jumpa pengajian faraid. Pengajian faraid ini antara pengajian dalam bahasa orang-orang muda-muda sekarang, pengajian ray. Susah nak jumpa. Kerana ianya kata Nabi SAW antara ilmu yang awal yang akan dicabut di kalangan umatku. Semin muslimat yang dirahmati Allah, untuk makluman, sebulan saya terpaksa tangguh pengajian kuliah di Masjid Surau, lebih kurang dalam 28 hari, sebulan lah lebih kurang. Atas masalah kesihatan, walaupun tuan-tuan puan-puan dengar suara saya, Ustaz macam tak sihat lagi ni, tapi bagi saya ni kira sihat. Sebab kalau sebelum ni dalam tempoh sebulan ni kadang-kadang tak dengar, tak keluar suara. Sungguh tak keluar suara. Bangun-bangun tidur bercakap keluar angin je. Mungkin sebab batuk terlalu kerap, jadi suara tu tak ada langsung. Ni seminggu 2 ni ada suara walaupun nampak macam tak sihat. Tapi alhamdulillah, saya dah cek, jangan risau negatif. Kita ingat sebulan ni lapang lah, tak fikir tentang faraid. Tidak. Boleh kata hari-hari orang wasam.
Orang WhatsApp bertanya tentang ilmu faraid, tentang hukum faraid, tentang pembahagian faraid. Hari ini pun ada. Hari ini ada juga yang WhatsApp saya tanya tentang faraid juga ditanya. Dan Ustaz, nak tanya tentang hukum faraid. Kalau misal kata seorang ini mati meninggalkan ibu, meninggalkan suami dan meninggalkan 3 orang anak perempuan. Kira-kira, oh ini masalah haul. Masalah haul ni apa? Masalah lebih. Maknanya takkan ada baki. Kita hari ini kita akan masuk dalam bab sambungan, dalam bab asabah. Asabah ni maknanya apa? Baki. Orang yang mendapat asabah ini ada kala dia akan dapat, ada kala dia tak dapat. Jadi dalam masalah haul, masalah haul ni maknanya yang fardu ni lebih daripada yang sepatutnya. Contoh, tadi dia tanya saya ingat yang mana satu dawam ni. Hari ni jumpa hari ni today. Dalam tuan nak tanya jika isteri-isteri di Kedah meninggal dunia tinggalkan harta rumah pewaris yang ada, pertama suami, yang kedua 3 orang anak perempuan sahaja, dan yang ketiga mak ibu kepada si mati. Maknanya ada 3 golongan waris. Kalau kita kirakan akan berlaku masalah aul. Walaupun kita belum masuk dalam bab aul, nanti kita akan jumpa masalah aul. Yang pertama, waris yang ada adalah suami. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, anak perempuan 3 orang. Kalau kita kirakan suami akan dapat berapa? 1/4. Kerana si mati ada anak. Tak kira anak lelaki, anak perempuan, tak kira ramai atau seorang, suami sama ada 1/2 atau 1/4. 1/2 jika isteri tak ada anak, 1/4 jika isteri ada anak. Maka suami dapat 1/4. Ibu akan dapat berapa? 1/6. Kerana si mati ada anak. Sama juga tak kira anak lelaki, anak perempuan, ibu akan dapat 1/6. Ibu akan dapat 1/3 bila mana si mati tak ada anak. Sekarang si mati ada anak, 3 orang anak perempuan. Anak perempuan 3 orang ini dapat berapa? Dapat 2/3. Kalau seorang dapat 1/2. Kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3. Bila kita kira-kirakan asal masalah ataupun GSTK yang antara 4, 6 dan 2/3 adalah 12. 12 bahagi 4, 3. 12 bahagi 6, 2. 12 bahagi 3, 4. Kalikan 2 kerana 2/3. 12 bahagi 3, 4 kali 2 lah 8. Bila kita kira 8 tambah 2, 10 tambah 3, 13. Lebih besar daripada 12. Ini masalah aul. Masalah aul ni maknanya apa? Lebihan bahagian ahli waris daripada perkiraan faraid yang telah ditetapkan. Maka bila masalah aul, 13 ni akan menjadi pembawa dan akan disambung terus atau disambungkan bahagian masing-masing. Suami akan dapat 3/13. Asalnya 3/12. Kalau suami dapat 3/12, ibu dapat 2/12, anak perempuan dapat 8/12, kira-kira tak cukup, lebih 1, 13. Maka pembawanya akan jadi 13. Suami dapat 3/12, ibu dapat 2/13, anak perempuan 3 orang akan dapat 8/13. Ini pecahkan lagi lah. 3 orang ni 3 kalikan dengan 13. Dapat berapa 3 kali 13? 39. Maaf. Bila yang atas kali 3, bawah juga kali 3. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. 8 kali 3, berapa? 24. 24 ni maknanya setiap seorang anak perempuan akan dapat berapa? Bagi 3 lah 8, 8, 8. Maka semuanya ini akan dapat 39. Ini cara kira bagi masalah yang aul. Hari ini kita bincangkan tentang asabah. Berbalik pada
sebulan saya tak mengajar. Terhenti seketika. Ingat kita nak rehat lah, tapi kita nak faraid tak boleh. Hari-hari WhatsApp tanya. Sebab saya dah hebatkan nombor telefon saya. Tapi ni alhamdulillah saya syukur sangat-sangat. Sebab apa? Masyarakat dah mula ada perasaan ingin tahu, ada perasaan nak tahu, sebab dah faham tentang hukum faraid, hukum pelaksanaan faraid, iaitu wajib. Kalau dulu mungkin kita ingat faraid ini pada harta yang tertentu saja, tanah, rumah, kereta, motor, yang mana ada nama atas arwah baru dikira faraid. Hakikatnya bila kita belajar sebelum ni, oh tak, bila sebut tilka harta pusaka ada nilainya, maka tertakluk pada hukum faraid. Telefon arwah, kasut arwah, pen arwah, apa lagi, macam-macam lah milik arwah. Baju dia, kain, pelekat dia yang tak ada nama atas dia, tak ada geran, barang tu tak ada geran. Telefon dia, duit dalam akaun, duit dalam tabung haji, ada penama, letak nama isteri. Isteri ni bila keluarkan, nak buat macam mana duit ni? Maka dia ingat, oh ini bernilai, maka tertakluk pada hukum faraid. Tanya ustaz. Alhamdulillah lah, maknanya masyarakat dah mula faham dan sedar tentang kewajipan pelaksanaan faraid atas harta pusaka. Jadi banyak-banyak soalannya sama je biasanya. Mati ni ada waris sekian, setiap seorang dapat berapa ustaz? Itu je. Itu saja. Jadi saya nak rumuskan, daripada boleh katakan lebih hampir 50 orang yang bertanya tu, saya nak rumuskan supaya tuan-tuan faham benda ni. Insya-Allah berlaku sehari kematian, tuan-tuan boleh kira sendiri dah. Kita sedia maklum waris yang ada 25 orang, 15 lelaki, 10 perempuan. Hakikatnya ada lagi waris yang tersembunyi. Sebab apa saya kata tersembunyi? Sebab kalau contoh kalau kita lihat pada rajah ini, rajah yang saya buat ini cuma ada 25 orang, 15 lelaki, 10 perempuan. Ini yang mudah untuk kita nampak dan selalunya terkait. Tetapi sebenarnya ada waris yang tersembunyi. Siapa dia? Sebenarnya ada lagi, bawah cucu ni ada lagi. Bawah cucu ni ada lagi anak lelakinya. Bawah dia ada lagi. Begitu juga anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Ada lagi anak lelaki. Bawah dia ada lagi anak lelaki. Cuma biasanya tak akan sampai ke situ. Sampai ke sini saja dah memadai. Itu nak katanya sebenarnya waris ni, terutama waris lelaki ni, infinity, tak ada penghujungnya. Selagi mana ada, selagi itulah dia dikira waris. Kita lihat pada kes kematian seseorang mengikut umur. Kalau misal kata umur si mati ini umurnya 30 tahun. Mati arwah ini namanya Sidik contoh, umurnya 30 tahun. Maka kita nak tentukan, kita kena siasat. Arwah ni ada tak anak? Ada anak, tetapi anaknya mati dulu. Oh, kita jangan berhenti sampai situ. Sebab boleh jadi anak tu ada cucu ke tidak. Logik akal kita, takkanlah ada cucu baru umur 30 tahun. Betul. Tapi dari segi disiplin kita sebagai orang yang nak menentukan ni, walaupun di luar kotak fikiran kita macam tak logik lah 30 ada cucu, tetapi kita kena tanya juga, anak yang mati dulu ni ada tak anak? Pernah tak berkahwin? Tak ada lah ustaz, muda lagi umurnya. Okey, tak apa. Mana kita tak perlu tanya lagi sampai ke cicit. Tak perlu tanya kepada cicit lagi, dah cukup sampai anak dan juga cucu. Kalau misalnya kata si mati ni, Sidik ni umur 100 tahun. Contoh, umur dia Allah pergi kekurniakan sampai umur 100 tahun. Bermakna kita akan tanya selidik siasat waris-waris tu daripada kumpulan yang pertama, anak dan ke bawah tu. Boleh jadi kita akan tanya sampai 4-5 generasi. Anak ada lagi tak? Anak dah mati dulu ustaz. Anaknya umur 80 tahun, beza 20 tahun dengan si mati. Tak apalah, anak dah mati. Anak ni yang mati ni ada tak anak lelaki? Ada ustaz, pun dah mati juga. Umur anak yang dah mati, cucu lah kiranya, cucu kepada si mati ni, dia dah meninggal dunia pada usia 40 tahun. Jadi kita jangan terhenti sampai situ.
Sebab 40 tahun tu boleh jadi ada anak dan boleh jadi juga ada cucu. Maka kita akan tanya lagi, cucu arwah ni, cucu si mati ni ada tak anak? Cicit tak? Ada ustaz, cicit. Hidup lagi ke tidak? Mati juga aksiden contoh. Umurnya 30 tahun. Okey. Cicit ni ada tak anak? Sebab 30 tahun boleh jadi ada anak. Bila dia kata ada anak lelaki perempuan, lelaki, okey. Sampai situ kita punya siasatan. Bermakna takkan pergi kepada adik-beradik lagi dah. Itu dari segi cara untuk kita nak buat siasatan. Okey, apa yang saya nak rumuskan? Pertama, bila berkumpul 25 orang, kita kena ingat cuma 5 waris sahaja yang berhak mewarisi pusaka. Pertama siapa? Bapa. Yang kedua ibu, yang ketiga pasangan, yang keempat anak lelaki, yang kelima anak perempuan. Bapa pertama, bapa. Bapa ni dia ada berapa keadaan dapat? Dia ada 3 keadaan. Pertama 1/6, yang kedua 1/6 tambah dengan asobah. Yang ketiga asobah. Yang kedua ibu. Ibu dia ada berapa keadaan? 3 juga keadaan. Yang pertama 1/6, yang kedua 1/3, yang ketiga 1/3 baki. Kemudian suami nombor 3. Suami 2 keadaan. Berapa? 1/2 dan juga 1/4. Kemudian yang keempat isteri. Isteri juga 2 keadaan, 1/4 dan juga 1/8. Anak lelaki nombor 5. Anak lelaki, kita sebut anak lelaki maknanya cuma ada anak lelaki saja. Sama ada seorang, 2 orang atau lebih. Bermakna anak lelaki ni akan dapat asobah baki. Yang ke-6, anak perempuan 1 orang, dia akan dapat 1/2 kalau dia seorang. Yang ke-7, anak perempuan 2 orang atau lebih, dia akan dapat 2/3. 2/3. Ni saja yang kita nak kena kuasai. Bila kita nampak benda ni, satu lagi maaf, 8. Bila ada anak lelaki dan juga anak perempuan, maka mereka akan dapat asobah dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Ni saja. Apa dalil bapa dapat 1/6? Lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke berapa? Ke-11. Surah berapa? Apa kita tengok sama-sama. Muka surat 32. 30 maaf. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Saya bacakan terjemahan sahaja, surah 31. Muka surat 31, boleh tengok skrin dulu. Allah Ta'ala mensyariatkan, yakni mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang perempuan. Kalau lihat pada ayat yang ini merujuk kepada nombor berapa? Nombor 8, iaitu bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Ini ayat yang awal surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih daripada 2, maka mereka mendapat 2/3. 2/3 nombor berapa? Kalau kita listkan tadi, 2/3 akan pergi ke nombor 7. Ini 2/3. Semua ni bukan saya tentukan, bukan ulama-ulama tentukan, tetapi dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian kita sambung. Jika dia anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah.
iaitu 1/2. Nombor berapa tadi? Nombor 6. Ni 1/2. Kita dapat 3 dah ni daripada ayat yang sama. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan, jika dia yakni yang meninggal itu mempunyai anak. Ni syarat dia, mempunyai anak. Kalau kita lihat nombor 1 dan nombor 2 ni 1/6, 1/6. Syarat si mati mempunyai anak. Kita sambung lagi ayat yang sama. Jika dia yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, ni poinnya, tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, yang ada ibu dan bapa sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Ibunya dapat 1/3. Kalau kita tengok list tadi, ibu yang ni 1/3. Bila mana si mati tidak mempunyai anak, dalam keadaan itu, bila ibu dapat 1/3, bapa dapat berapa? Bapa akan mendapat asabah, baki. Bila ibu 1/3, kalau 3,000, ibu dapat 1,000. Bapa dapat baki berapa? 2,000. Jadi tak konsep 2 lelaki 1 perempuan? Sama. Bukan hanya kepada anak, bahkan juga kepada ibu dan juga bapa. Kita sambung lagi ayat yang sama. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Ibu ni tadi kita dah pusingkan, kita dah kirakan 1/6 jika si mati tidak mempunyai anak. Kemudian 1/3 jika si mati tidak mempunyai anak, 1/6 jika mempunyai anak. Kalau si mati ini dia tak ada anak tetapi ada adik-beradik 2 orang atau lebih, maka ibu ni tadi akan dapat 1/6. Sekalipun si mati tak ada anak. Jadi masih lagi mencakupi pada 3 keadaan ibu. 1/6, 1/3 ataupun 1/3 baki. Pembahagian-pembahagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Kita ni manusia, Allah jadikan sebagai hamba yang lemah. Kita tak mampu nak menilai anak dan bapa, anak dan ibu mana yang lebih banyak manfaat kepada kita. Maka Allah tentukan langsung siapa yang dapat, ibu dapat berapa, anak dapat berapa. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-11. Kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-12. Saya nak ambil terjemahan sahaja, nak pendekkan masa. Dan bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Kenapa isteri-isteri? Sebab lelaki boleh kahwin lebih daripada satu. Poligami, isu yang tengah hot sekarang ni. Kenapa disebutkan isteri-isteri? Kerana lelaki boleh jadi bila dia mati ada seorang isteri atau 2 atau lebih, maksimum 4. Berapa dia dapat? 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu. Jika mereka ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada isteri-isteri tadi. Kalau seorang dialah, tapi Allah sebut mereka tidak mempunyai anak. Lihat pada list tadi, iaitu suami ni nombor 3. Berapa? 1/2. Bila mana si mati tidak mempunyai anak, isterinya tidak mempunyai anak. Jika mereka, yakni isteri-isteri kamu pula mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4. 1/4. Jika si mati, iaitu perempuan, ada anak, maka suaminya tak dapat 1/2. Dapat berapa? 1/4. 2 keadaan je bagi suami, 1/2 dan juga 1/4. Kita sambung ayat tadi, ayat yang ke-12. Daripada harta yang ditinggalkan mereka setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutang mereka. Dan para isteri pula memperolehi 1/4. 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Kamu ni merujuk kepada siapa? Kepada yang mula-mula tadi, walakum, iaitu suami-suami. Bila kamu pula mati, suami-suami ni mati, maka isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Lihat pada list, kalau misalnya kata bagi isteri, dia akan dapat 1/4 bila mana suami tidak mempunyai
mempunyai anak. Kita sambung ayat yang sama. Jika kamu mempunyai anak, maknanya kum, walakum, awal-awal kum tadi merujuk kepada suami-suami. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Ini 1/8. Jadi dekat sini semua kita dah jumpa dah. Ada sumbernya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Anak lelaki ni dia akan dapat asabah. Apa dalilnya? Bila anak lelaki seorang atau lebih, 2, 3, 4, 10 orang, 20 orang anak lelaki arwah contoh, semuanya lelaki, maka dia akan mendapat asabah bagi selepas diberikan kepada ahli fardu. Contoh, si mati meninggal dunia, ada isteri dan juga ada 10 orang anak lelaki. Siapa yang mendapat fardu? Isteri. Makna fardu ni apa? Bahagian yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Yang ni saya bulatkan dah. 1/6, 1/6, 1/2, 1/4, 1/8. Ini fardu Allah dah tetapkan. Bagi dulu siap-siap fardu, iaitu isteri tadi 1/8. Ada tak bagi? Ada. Berapa? 7/8. Bagi kepada 10 orang anak lelaki ini dengan bahagian sama rata, kerana semua lelaki. Apa dalilnya? Daripada hadis Nabi SAW. Muka surat berapa? Kalau kita nak rujuk, hadis yang pertama, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakari. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, iaitu ahli fardu. Dalam kes tadi, dia mati ada isteri dan juga 10 orang anak. Bagi dulu yang fardu, siapa? Isterinya. Berapa? 1/8, kerana si mati ada anak. Berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun baginya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Waris lelaki bagi masalah asabah bi nafsi. Asabah ada 3. Kita dah masuk dalam bab yang kedua, asabah bil ghairi. Tetapi semuanya ada 3. Asabah bin nafsi, iaitu golongan lelaki semuanya. Sebab tu kalau kita lihat pada rajah, yang kita nampak ini cuma ada 15 lelaki sahaja. Hakikatnya berdasarkan hadis tadi, fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakari. Adapun baginya kepada siapa? Kepada lelaki yang paling hampir kepada si mati. Asabah bin nafsi maksudnya, iaitu lelaki yang dekat dengan si mati. Ada 4 golongan. Golongan pertama, anak dan ke bawah. Ini grup pertama. Grup yang kedua, golongan atas, iaitu bapa, datuk dan ke atas. Golongan ketiga, sisi bawah, iaitu adik-beradik dan anak adik-beradik. Golongan yang keempat, golongan pakcik, bapa saudara. Pakcik sebelah bapa yang seibu sebapa, atau anak-anak mereka. Anak-anak mereka kalau dengan si mati sebagai sepupu. 4 golongan ni yang merujuk kepada fahuwa li aula rajulin zakari. Ada anak lelaki, maka cucu tak dapat. Jangankan cucu saja tak dapat, bapa dan juga datuk dari segi asabah pun tak dapat. Tetapi bapa dia special, dia dapat 2. Sebab tu dalam list tadi, bapa ni ada keadaan ini. 1/6 tambah asabah. Waris-waris lain tak ada. Dia cuma ada dapat 1/2, 1/4, 1/8 mengikut masa-masanya. Tetapi bapa ni dalam satu keadaan dia boleh dapat 2 bahagian. 1/6, satu lagi asabah. Bila mana? Bila si mati tidak ada anak lelaki, maka bapa dapat 1/6 bersama dengan asabah. Kalau si mati ada anak lelaki, maka bapa ni cuma dapat 1/6 saja.
tak dapat asabah, tak ada plus asabah. Itu golongan yang kedua, bapa dan ke atas. Bila ada anak lelaki, jangankan cucu, jangankan adik-beradik, jangankan anak saudara, jangankan pakcik, jangankan sepupu, cucu si mati pun tak dapat. Kerana ada anak lelaki yang lebih hampir dengan si mati, dia akan dapat. Ini asabah bin nafsi. Yang kedua, asabah bil ghairi, yang tengah kita sambung hari ini. Asabah bil ghairi. Kalau kita lihat pada nas daripada list ini, iaitu nombor 8. Ada anak lelaki dan juga ada anak perempuan. Asabah bil ghairi, dapat bagi dengan sebab orang lain, iaitu lelaki dan juga perempuan ada, dua-dua ada. Anak lelaki, anak perempuan. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayat. Telah diwajibkan bagi anak-anak kamu untuk bahagian faraid mereka, iaitu bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Ini untuk jenis asabah yang kedua, asabah bil ghairi. Ada lagi satu asabah yang ketiga, yang ini kita akan sambung pada malam ini. Ibu surat berapa? 1, 3, 6. Saya ulang balik sebab nanti takut nanti terlupa yang sebelum ni. Asabah dengan yang lain, al-asabatu bil ghairi, yang kedua. Pengertian asabah dengan yang lain atau asabah bil ghairi ialah ahli waris perempuan menjadi asabah bersama-sama dengan ahli waris asabah lelaki. Perempuan ni anak perempuan contoh. Kalau seorang dapat 1/2. Kalau 2 orang atau lebih semua perempuan dapat 2/3. Kalau misal kata perempuan 10 orang, seorang je lelaki, termasuk dalam asabah bil ghairi. Bila mana? Bila ada bersama dengan mereka anak lelaki, ada pasangannya, lelaki dan perempuan. Kewujudan ahli waris lelaki yang sama darjat, iaitu adik-beradik atau sepupu, atau kekuatan iaitu seibu sebapa atau sebapa, akan menyebabkan ahli waris yang perempuan menjadi asabah bi ghairi. Asabah bi ghairi ini bukan hanya kepada anak sahaja. Anak lelaki, anak perempuan, asabah bil ghairi, betul. Tetapi kalau misal kata si mati ni tak ada anak, langsung tak ada anak, dan tak ada bapa, ada adik-beradik seibu sebapa, lelaki dan perempuan, pun dikira lidzakari mithlu hazzil unsayat. Adik-beradik seibu sebapa, seorang adik-beradik perempuan, seorang adik-beradik lelaki, maka dua-dua dia akan dapat asabah bil ghairi, iaitu dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Jadi bukan hanya untuk anak, bahkan juga untuk adik-beradik. Cuma kena sama darjatnya. Kalau adik-beradik seibu sebapa, dia saja dapat. Adik-beradik sebapa maju, tak dapat dah. Tetapi kalau berkumpul adik-beradik seibu sebapa dan juga adik-beradik seibu pun dapat, dan seibu sebapa dah dapat. Kerana yang seibu ini merupakan ahli fardu. Seorang dapat 1/6. Kalau 2 orang, lelaki perempuan, dapat 1/3, bahagi sama rata. Ini special case. Bagi siapa? Bagi saudara seibu. Ada 10 lelaki, 10 perempuan, 20 orang adik-beradik, semua saudara seibu. Semua saudara seibu. Maknya ni kahwin dengan lelaki, meninggal, dapat seorang anak. Kahwin lagi yang kedua, dapat anak kedua, meninggal. Kahwin yang ketiga, dapat lagi anak. Sampai 20 orang, 20 suami semua. Contoh, mana 20 orang ni dikira adik-beradik seibu, lain bapa semua. Ini special case. Maka semuanya ini akan dapat 1/3 dan dibahagi sama rata. Tak ada istilah 2 lelaki 1 perempuan. Ini bagi masalah adik-beradik seibu. Apa dalilnya? Lihat pada muka surat
berapa ayat Al-Quran. Surah An-Nisa ayat yang ke 176. Bukan 176, tapi buku surat surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dalam ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum. Tengok pada muka surat 32. Yang muka surat yang ayat 176 tu untuk adik-beradik. Yang muka surat 32 ya. 135. Muka surat 32. Muka surat 32. Tadi kita sampai yang bawah sekali, muka surat 32. Jika seorang mati baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu. Muka surat 33 atas. Yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Syarat adik-beradik ni dapat bila mana si mati tak ada anak, tak ada ayah, baru adik-beradik dapat. Kalau si mati ada anak, ada ayah, adik-beradik tak dapat. Kalau si mati ada anak, ayah cuma dapat fardu, asobah tak dapat. Itu turutan dia. Jika seorang mati baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ini syaratnya. Tak ada ayah, tak ada anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing 1/6 harta. Ini fardu. Maknanya Allah dah tetapkan dalam Al-Quran, adik-beradik seibu, sama ada dia lelaki atau perempuan, seorang je ada, maka dia akan dapat 1/6 dengan syarat si mati tak ada anak, tak ada ayah, baru dia dapat saudara seibu. 1/6 kalau dia seorang. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama berkongsi dalam bahagian yang 1/3. Kalau lebih, seorang, 2 orang, 3 orang atau 20 orang macam tadi, 20 suami meninggal semua, seorang suami 1 anak, mana 20 orang adik-beradik seibu meninggal, semuanya ini akan dapat 1/3. Setelah dipenuhi wasiat yang telah dibuat dan setelah dibayar hutangnya dan tidak menyusahkan kepada ahli waris. 1/3 ini dalam keadaan diberi sama rata. Di sini ayat di sini menunjukkan bahawasanya syuraka fi sulus. Syuraka ni maknanya apa? Kongsi daripada 1/3 tadi. Ini bagi masalah saudara seibu. Saudara seibu sebapa, saudara sebapa yang tu terikat dengan 2 nisbah 1 lelaki, 2 perempuan, perempuan 1. Tambah balik 1/5. Ahli-ahlinya terdapat 4 orang, iaitu yang pertama anak perempuan. Ketika mana? Ketika dia bersama anak lelaki sahaja. Anak perempuan ni dapat asabah bil ghairi ketika mana dia bersama dengan anak lelaki sahaja. Dalilnya daripada surah An-Nisa ayat ke-11 tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan bagimu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Cucu lelaki tidak boleh mengasabahkan anak perempuan. Maksudnya apa? Kalau misal kata si mati ada 2 orang anak, saya buat raja. Si mati ni meninggal dunia. Siapa si mati ni nama dia tu? Sidik. Cik Sidik je Ustaz. Boleh. Lelaki
perempuan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Yang lelaki nama Wan, contoh nama saya. Yang perempuan nama Wani. Contoh. Wan ni dia ada anak lelaki juga. Saya bulat makna lelaki, petak bermakna perempuan. Sebelum ni terbalik, lelaki petak. Tapi nak nampak gambaran beza antara bulat dan juga petak. Anak Wan ni namanya lelaki, namanya Zul contoh. Zul. Tetapi Wan ni mati dulu. Wan mati pada tahun 2020 dan Sidik mati pada tahun 2021. Bermakna siapa mati dulu? Wan mati dulu. Wan mati dulu, barulah Sidik mati. Jadi Sidik ni dia ada berapa orang waris? 2 sahaja. Siapa? 1 orang anak perempuan bernama Wani dan 1 orang cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang dikatakan tadi pada muka surat 100 berapa tadi? 35. Cucu lelaki tidak boleh mengasabahkan anak perempuan. Muka surat 136. 135, maaf. Cucu lelaki tidak boleh mengasabahkan anak perempuan, iaitu Zul ni. Dia tak boleh mengasabahkan Wani. Jadi kalau ikut perkiraannya, Wani akan dapat berapa? 1/2. Kerana anak perempuan seorang. Ada tak baki? Berapa baki? 1/2 lagi lah. Dapat kepada siapa? Dapat kepada Zul. Dikira asabah binafsi. Zul ni dapat asabah binafsi, bukan asabah bil ghairi. Kalau asabah bil ghairi, kena nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Tapi yang ni tak boleh, kerana cucu tak boleh mengasabahkan anak perempuan. Kita sambung. Yang kedua, cucu perempuan. Ketika mana? Ketika dia bersama cucu lelaki sahaja. Dalilnya ialah secara ijma' ulama, anak lelaki tidak boleh mengasabahkannya, malah dia akan menghalang cucu perempuan. Kaedah, golongan bawah lelaki yang sama darjat sahaja dapat mengasabahkan golongan bawah perempuan. Pengecualian kaedah, cicit lelaki daripada cucu lelaki dan ke bawah juga boleh mengasabahkan cucu perempuan jika ada cicit perempuan. Dia akan bersama-sama dengan cucu perempuan menjadi asabah cicit lelaki. Contoh, Wani ni tadi Wan ada 2 orang anak. 1 Zul, 1 lagi Allahumma shalli ala Muhammad, nama perempuan Murni. Zul dan juga Murni. Kalau ikut kaedah tadi, golongan bawah lelaki yang sama darjat sahaja dapat mengasabahkan golongan bawah perempuan, iaitu Zul dan juga Murni sahaja yang boleh mengasabahkan kerana 1 darjat. Dia tak boleh, Zul tak boleh mengasabahkan Wani, kerana Wani ni pangkat anak. Zul dan juga Murni ni pangkat cucu. Dia tak boleh. Pengecualian kaedah, cicit lelaki daripada cucu lelaki. Maknanya anak siapa? Anak Zul ni. Ada lagi lelaki, siapa namanya contoh? Din. Cicit lelaki daripada cucu lelaki dan ke bawah juga boleh mengasabahkan cucu perempuan jika ada cicit perempuan. Contoh, cucu perempuan siapa? Murni. Zul pun mati dulu pada tahun 2020 juga. Wan mati, Zul mati. Wan 2020, Zul mati 2020. Maka Sidik dia akan ada berapa orang waris? 1 Wani, yang kedua Murni, kemudian yang ketiga Din. Wani dia akan dapat 1/2 kerana golongan cucu tak boleh asabahkan anak. Tetapi golongan cicit Din ni dia boleh mengasabahkan cucu. Ini yang dikatakan pengecualian kaedah. Cicit lelaki daripada cucu lelaki dan ke bawah juga boleh mengasabahkan cucu perempuan. Makna mengasabahkan apa? Kalau ada baki 1/2, 1/2 Wani, 1/2 untuk asabah, maka Din dan juga Murni akan mendapat asabah bil ghairi dengan nisbah Din 2 bahagian,
murni satu bahagian. Untuk cicit ke cucu boleh, cucu ke anak tak boleh. Sebab apa? Anak ni ahli fardu. Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Ustaz, kalau kita lihat pada, kita akan pergi nombor 3 mungkin kita akan sambung pada akan datang. Kalau kita lihat pada carta, kenapa Ustaz kata lelaki ni infinity? Berdasarkan pada hadis tadi, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakari. Kenapa perempuan dia sampai dekat adik-beradik je? Kenapa yang perempuan ni tak ada bawah ni? Contoh saya buat rajak. Kenapa anak perempuan ni tak ada? Anak perempuan seibu sebapa ni tak ada, anak perempuan sebapa tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada makcik? Pakcik ada, kenapa tak ada makcik? Kenapa perempuan hanya terhenti pada adik-beradik sahaja? Kerana dalam Al-Quran dijelaskan sampai kepada adik-beradik saja. Dia tak ada lebih daripada itu. Bahkan cucu daripada anak perempuan pun tak ada, tak dapat. Jadi perempuan ni hanya disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11, surah An-Nisa ayat yang ke-12 untuk adik-beradik seibu. Sampai situ je, adik-beradik je, tak sebut anak adik-beradik, tak sebut. Surah An-Nisa ayat 176 hanya kepada adik-beradik seibu sebapa dan sebapa saja. Ini bagi perempuan. Itu je dalil yang ada. Tak ada lagi dalil menunjukkan ada lagi waris perempuan lebih daripada itu, tak ada. Jadi bila berlaku kematian, bila semak-semak, anak ke bawah tak ada, bapa ke atuk ke atas pun tak ada, adik-beradik pun tak ada. Yang ada cuma anak kepada adik-beradik. Yang ni saya bulatkan ni, anak kepada adik-beradik. Ini je ada. Maka anak kepada adik-beradik ini dikira waris. Daripada anak lelaki ini, anak kepada adik-beradik ini, ada tak adik-beradik perempuan? Ada. Jadi adik-beradik perempuan ni kata, kenapa kau dapat, aku tak dapat? Sebab berdasarkan hadis tadi, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakari. Ada baki tidak? Ada. Dia akan pergi kepada waris lelaki yang terdekat. Siapa paling dekat? Anak dan ke bawah tak ada. Bapa dan ke atas tak ada. Golongan 3 adik-beradik tak ada. Anak kepada adik-beradik ada anak lelakinya. Kalau dengan si mati sebagai anak saudara. Sedangkan ada juga anak saudara yang perempuan. Yang perempuan itu bukan ahli waris. Yang lelaki sahaja dah dapat. Jelas kat situ. Sebab berlaku pertikaian. Kenapa kau dapat, aku tak dapat? Aku pun anak kepada ayah yang merupakan adik-beradik dengan arwah. Aku pun anak saudara arwah daripada jalur adik-beradik lelaki. Tapi kenapa kau tak dapat, engkau je dapat? Kerana berdasarkan hadis tadi. Dan kenapa perempuan tak dapat hanya sampai adik-beradik? Berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 1, 7, 6. Itu sahaja dalil yang ada untuk bahagian perempuan. Tak ada lagi dalil untuk bahagian perempuan yang lain. Sebab itu terhad untuk waris perempuan ada 10 orang ni saja. Dia tak akan pergi ke bawah. Anak perempuan dia tak akan pergi ke bawah. Adik-beradik perempuan dia tak akan pergi ke bawah. Sampai situ saja. Tetapi kalau lelaki dia boleh pergi sampai infinity. Anak lelaki boleh pergi ke bawah, boleh pergi ke bawah. Bapa boleh pergi ke atas, boleh pergi ke datuk, boleh pergi ke, kita panggil ayah datuk apa? Buyut. Adik-beradik boleh pergi ke bawah, anak saudara, cucu saudara, cicit saudara. Pakcik kita boleh pergi ke bawah, sepupu kita, anak sepupu kita. Jadi infinity untuk waris lelaki, tetapi waris perempuan ada hadnya. Bukan kita suku-suku nak hadkan, tak, berdasarkan pada dalil daripada Al-Quran. Allahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan kita akan sambung pada muka surat yang ke-136, iaitu waris yang ketiga yang mendapat as-sabah bil ghairi yang ketiga. InsyaAllah cukup sekadar itu. Saya rasa ada nak tanya ke? Faham lagu dah? Ya. Ustaz.
bahagian ni. Okey. Soalan haji ni kata ibu bapa ni merupakan ahli fardu. Sebab apa juga keadaan 5 golongan ni dia berhak dapat. Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Ada je mereka 5 ni mereka berhak dapat bila berlaku kematian. Cuma ada kes mak ayah ni tak dapat. Ada kes sebab disembunyikan semasa pendaftaran. Anak arwah ni dia kata, kita senyap-senyap dah lah, jangan masukkan nama atuk dengan nenek. Ayah ni mati ni, kita jangan masukkan nama atuk dan nenek, kita masukkan nama kita je adik-adik dengan mak, isteri kepada arwah. Boleh berlaku tak? Banyak berlaku. Bukan dia kata boleh, banyak berlaku. Sebab dia memalsukan keterangan kepada pegawai pusaka. Pegawai pusaka ni tak ada sampai nak ke rumah tengok betul ke tak betul si mati ni bapa dia dah mati dulu, mana sedia matinya, tak ada. Atas pengakuan. Sebab tu bila kita nak daftar di pusaka kecil, kita masuk dalam sistem, isikan butiran-butiran berapa harta si mati, gerannya, scan, upload, geran kereta, geran motor, geran tanah, geran rumah. Kemudian ada satu bahagian untuk waris. Yang waris ni dia sembunyikan nama atuk dan juga neneknya, iaitu ibu bapa kepada si mati. Dia masukkan nama maknya, isteri si mati, dan juga dia dan juga adik-adik. Boleh tak boleh? Dari segi logik boleh kan? Sebab bila dia dah buat begitu, kemudian dia dah hantar, submit, dia kena print out. Kemudian dia kena dapatkan cop Suruhjaya sumpah atau magistri. Bila ada cop tu, bermakna pegawai pusaka ni dah, orang kata apa, dah yakin lah. Sebab dia berani untuk membuat kenyataan bersumpah bahawasanya waris yang ada cuma isteri dan juga anak-anak. Dia tak masukkan ibu dan juga bapa. Tapi kalau misalnya kata ibu bapa ni perasan, tahu, oh cucu aku ni sembunyikan nama aku, sembunyikan nama ayah, iaitu atuk dia. Atuk dia disembunyikan, nenek dia pun disembunyikan, padahal hidup lagi. Sebab tu dalam tempoh 2 minggu tak silap saya, 14 hari selepas waris mensubmit hantar ke pejabat daerah, dalam tempoh 2 minggu itu boleh mana-mana waris membuat pertikaian. Maknanya membantah tentang sama ada tentang harta ke, ada lagi harta yang belum dimasukkan contoh, ataupun tentang waris, ada lagi waris yang belum dimasukkan. Macam kes tadi, mak dan juga ayah si mati tak dimasukkan. Dalam tempoh 2 minggu itu, ayah dan juga ibu dia boleh buat aduan kepada pejabat pusaka. Lepas pada tu dah dipanggil bicara kuasa, dah keluar surat kuasa, dah ditentukan bahagian isteri berapa, bahagian anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, ibu berapa, tak dimasukkan, dah tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa dalam tempoh 2 minggu tak silap saya. 2 minggu itulah waktu untuk mana-mana waris yang rasa tak puas hati nak mempertikaikan, boleh. Boleh mempertikai dan buat aduan di pejabat pusaka. Selamat ke tak selamat anak ni? Dunia selamat lah. Tetapi makan harta batin. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bi, kata Nabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru awla bi. Jangankan perkara besar dalam bab pusaka, perkara kecil pun sahabat tanya, sikit pun masuk neraka ke Nabi? Ya, walaupun hanya sebatang kayu sugi. Berapa harga sebatang kayu sugi? RM1. Lebih kurang lah. Ambil hak orang, senyap-senyap, pakai, masuk neraka. Itu batu sebatang kayu sugi. Dia ambil hak mak, dia ambil hak bapa si mati, atuk neneknya. Ada bahagian 1/6, 1/6. Kalau ada 6 juta harta si mati, 1 juta atuk, 1 juta nenek. Ibu dan ayah si mati, 1/6, 1/6. Makan dia, makan harta batin. Kita ni dosa dengan Allah, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Buatlah dosa dengan, bukan saya suruh, bukan buatlah dosa. Maknanya kalau kita ada dosa dengan Allah, kita minum arak ke, kita apa lagi berjudi ke, dosa kita dengan Allah je. InsyaAllah kalau kita bertaubat, taubat yang apa? Berhenti, berazam. Menyesal, berhenti, berazam. Berhenti, aku tak nak berjudi lagi. Berazam,
sampai bila-bila aku tak akan hidup lagi. Dan menyesal, berazam, berhenti berazam, menyesali. Menyesali maknanya apa? Tiap-tiap hari kenang dosa. Ya Allah, dulu aku macam ni. Itu makna taubat. InsyaAllah Allah Maha Pengampun, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau dosa kita dengan sesama manusia, kata Imam Syafi'i, belum terhapus. Pergilah haji balik hari sekalipun. Kalau kita ada dosa dengan jiran kita ada dosa dengan mak kita ada dosa dengan ayah kita, adik-beradik kita, takkan terhapus. Melainkan kita kena minta maaf, kita berikan balik hak mereka yang kita ambil dulu, lunas, selesai di dunia, insya-Allah akhirat selesai. Selagi mana tak selesai, selagi itulah belum terampun dosa kita. Sekalipun kita bertaubat, keluar air mata darah sekalipun, kalau kita ada dosa sesama manusia, kena wajib minta maaf. Terambil hak mereka, wajib pulangkan, wajib minta izin halalkan. Kalau kita halal, wajib bayar. Wajib ganti. Tak selesai dengan taubat semata-mata. Kalau dosa kita dengan Allah boleh selesai, insya-Allah. Jangan anggap saya menggalakkan dosa. Tak. Maknanya kalau kita dah dulu kita jahil, banyak buat dosa bukan dengan manusia, dosa kita dengan Allah. Kita berjudi, kita minum arak, kita hisap gam, kita hisap ganja, minum ketum, contoh. Ini contoh. Maka kita minta ampun dengan Allah, taubat, berhenti, menyesal, dan aku satu lagi saya lupa, berhenti, menyesal, dan berazam tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Allah Ta'ala alam. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur saya tuan-tuan dan ibu-ibu, kita tegur dan tasbih kepada surat Al-Qasr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina innal ladzina amanu bis-salihati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dizman dan